Itu dia lagu yang penuh memori di sebalik kisah durian ya. Yang muda nak menikah, yang tua nak ke Mekah. Tapi tahun ni tak dapat kita menunaikan haji kerana COVID-19. Baiklah, kembali bercerita durian. Dan kita masih tadi bersama untuk anda yang baru bersama kami. Bersama dengan Profesor Severe Just Specialist Dr. Abdul Rashid, Muhammad Sharif, Chartered Engineer, dan juga Dr. Syarul Izan Ramli. Baik, tadi kita tengok ada peta penyakit durian. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan peta ini? Silakan Prof. Ya. Peta ini dibuat oleh seorang pelajar UPM, Tan Chai Hei. Ini antara peta yang mula sekali dalam bidang durian untuk penyakit. Ya. Digunakannya alat GPS ya, yang dapat terima kedudukan sesuatu pokok. Dengan dipetakan setiap pokok dan keadaan pokok tu, dia keluar hasilkan peta ini melalui sistem durian GIS. Okay. Ya. Dengan peta ini kita dapat tahu kat mana penyakit yang berpenyakit. Contohnya dalam peta ini warna merah tu berpenyakit, yang hijaunya tidak. Jadi kita dapat aplikasikan racun ataupun kimia yang sewajarnya di sana ya. Boleh kita tengok slide berikutnya. Dia juga hasilkan juga. Next slide. Kita dapat tengok slide yang berikutnya. Ya. Okey. Ini adalah peta grade rumput ya. Di kawasan kebun kadang-kadang ada tempat yang rumputnya tinggi macam lalang, kadang-kadang ada ular dan sebagainya di sana. Dan ada juga tempat yang kita dah bagi kontrak ya. Jadi bila kerja dah siap, kita boleh masukkan maklumat ni dalam satu sistem informasi GIS dan kita boleh buat jadual untuk bayaran kontraktor. Juga kalau pekerja kita kat kawasan-kawasan yang tempat yang tinggi rumputnya, dia boleh ambil langkah untuk berjaga-jaga. Next slide. Ya, sebab ini bertumpu kepada skala yang besar ya. Ya. Okay. Ini tak juga. Ini tanah ni sebenarnya ada sejarahnya. Pelajar ni Tan Chai Hei ni datang jumpa saya 20 tahun sudah. Okay. Dia datang bilik saya, dia kata ayah saya ada kebun durian. Saya nak buat satu GIS, sistem komputer ni untuk kebun ayah saya. Yeah. Yang Puan Syarah ajar dalam kelas tu satellite lah, remote sensing lah. Macam mana saya boleh aplikasikan? Itu antara permulaan ya, di mana projek ini dimulakan dan kita dapat juga hasilkan sini. Contohnya berbagai peta. Contohnya peta kerangga berbisa. Biasanya orang akademik jarang buat kerja begini. Tapi bila dapat maklumat balas daripada pengguna sebenar ya, pelajar kejuruteraan tu, jadi kita dapat hasilkan peta kerangga ni. Kita tahu di mana kerangga yang paling berbisa, yang mana kurang berbisa. Jadi bila pekerja pergi ke sesuatu kawasan tu, dia tahu kawasan yang merah tu harus lebih berhati-hati ataupun boleh diberikan semburan racun. Next slide please. Okey, sekali lagi kita kongsikan ilmu. Ya. Berikutnya kita zaman sekarang ni kita tadi cerita pasal drone ya. Ada yang drone yang disalahgunakan dibawa sedadah ke Singapura. Tapi dalam pertanian kita gunakan drone dengan cermat sekali, dengan baik sekali ya. Kita gunakan drone di sini untuk tujuannya untuk dapatkan pantulan cahaya daripada daun yang dapat memberikan kita maklumat sama ada pokok itu sihat atau sakit. Wow. Sekarang ni waktu biasanya kita terpaksa jalan pokok ke pokok. Tapi dengan teknologi ini yang kita boleh peroleh daripada drone ataupun daripada satelit, dan kita boleh bagi treatment yang sesuai pada pokok tu. Dan lebih-lebih lagi dalam zaman COVID-19 ni, ada peringkat awal PKP, pekerja ada yang takut nak pergi kat ladang. Tapi kalau dengan teknologi seperti ini, kita boleh buatkan penerbangan drone dan kita boleh siasat keadaan ladang kita. Kita juga ada video kan, boleh mainkan video drone tu. Baik, sambil kita menantikan video berkenaan, nak tunjukkan kepada doktor. Okey, kita memperjuangkan tentang pembiakbakaan ya. Jadi setakat mana kemajuan telah pun kita capai dan halangan serta cabaran yang ditempuhi. Okey, dari sudut pembiakbakaan, sebenarnya evolusi yang pesat telah berlaku dalam bidang genetik dan genom pertanian, membolehkan tanaman ini dipilih secara genetik. Dengan menggunakan penanda DNA ataupun kita panggil molecular markers untuk membantu pembiak baka ataupun kita panggil plant breeder ni untuk menghasilkan varieti dan untuk memilih varieti untuk dibawa ke dalam program pembiakbakaan. Ini berbeza dengan konvensional, dengan teknik konvensional yang hanya pemilihan dilakukan apabila mereka nampak ciri-ciri itu berdasarkan ciri-ciri morfologi tanaman tersebut, and then baru dia pilih dan dibuat pembiakbakaan. So daripada segi ini kita boleh
boleh mempercepatkan lagi lah proses pembiakbakaan, especially untuk durian yang kita tahu memerlukan jangka masa yang lama tadi. Ya, jadi Prof yakin kita mampu, tadilah saya sebut tentang ketinggalan kan. Sekarang ini dengan adanya pelbagai sumber teknologi dan juga dana, kita akan mampu melangkah ke depan yang lebih sukses, Prof. Ya, salah satu teknologi yang kita tengok itu drone ya. Boleh kita tengok video drone tu sekejap? Okey, kalau dapat kita mainkan, ya, ada sikit teknikal, Prof. Oh, okey. Kalau tidak begini, drone tu dapat maklumat yang kita boleh gunakan yang untuk pengurusan kebun. Dan drone ni juga bantu kita sebab kita boleh kurangkan tenaga pekerja. Macam sebagai kita maklum ya, tenaga pekerja luar negara ramai di Malaysia dan kita perlu buat satu strategi ya. Dan sistem seperti drone, sistem pengautomatan ya, automation, sistem robotik adalah masa ini sudah sesuai untuk kita mula gunakan dalam kebun-kebun dan ladang kita. Bila kita gunakan ni, kita akan membantu rakyat kita yang menjadi petani ini untuk menjadi lebih maju dalam teknologi. Mereka akan diangkat ke satu tahap yang lebih tinggi daripada tahap yang ada sekarang ni. So, penggunaan automation, robotik dalam pertanian, contohnya sekarangnya dah ada kereta yang tak ada driver. Kalau kita ada traktor ya, tanpa driver, boleh buat kerja di ladang. Kan boleh kalau besok hari boleh buat pungutan-pungutan buah dan sebagainya. Kita akan kurangkan penggunaan tenaga asing dan ia akan bantu kita ke arah ke depan. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita yang memberikan buah fikiran dan juga perkembangan teknologi durian. Nampak macam senang tapi ada kecanggihan di sebaliknya. Profesor Severe Jet Specialist Dr. Abdul Rashid Muhammad Sharif, Chartered Engineer, dan juga Dr. Serul Izan Ramli yang berkongsi pengalaman. Moga-moga ada sinar lebih banyak pengusaha durian yang akan dapat kita tampilkan di masa hadapan.